Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama tadabbur wahyu faham Al-Baqarah 13. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan dengan ayat ke-14. Pada malam ini kita teruskan pada ayat ke-14 secara langsung dan kita mungkin akan terkejut sebab kita tengok sebenarnya sudah banyak tulisan warna biru. Tulisan warna biru tu maknanya perkataan-perkataan yang kita telah ketahui. Ya. Okey, insya-Allah kita tengok satu demi satu perkataan-perkataan tersebut. Tapi kalau kita tak tahu pun tak ada masalah. Perkataan tu akan berulang lagi. Dan saya percaya kalau kita ikut dalam masa saya letak target 3 bulan. Tapi kalau kita ikut tiap-tiap hari, rasa akhir bulan ni kita akan dapat nampak perubahan ataupun pencapaian yang sangat baik, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada malam ini firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza, kita dah jumpa semalam dan setiap hari kita berjumpa dengan wa. Huruf waw maknanya di sini dan. Iza semalam kita jumpa maknanya apabila dan apabila. Laku, laku ni dia ramai. Sebab apa? Sebab ada waw kat belakang dengan ada alif. Alif ni dia menemani waw ni. Asal perkataan dia laqiya. Dia tak ya tu tak ada, dia bertukar menjadi waw. Laqiya, tapi disebabkan dia ramai jadi laku. Laku ni perbuatan yang telah lepas. Apabila mereka bertemu. Tapi kalau nak lengkap lagi, mereka telah bertemu. Tapi tak sedap bahasa Melayu, tak menjadi. Kita pun buanglah telah tu. Itu teknik menterjemah ni, dia kena mencelah macam tu. Kalau sedap, boleh. Kalau tak sedap, jangan letak. Sebab nanti orang Melayu tak faham. Tapi untuk belajar ni kita perlu tahulah. Wa idza laqu, dan apabila mereka bertemu. Ni perkataan baru ni. Kita tak pernah jumpa lagi laku ni. Asal dia laqiya. Iltaqa yaltaqi. Orang Arab kata bertemu. Wa idza laqul ladzina amanu. Al-lazina tiap-tiap malam dah jumpa. Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang. Al-lazina ialah orang-orang yang. Dia berasal daripada perkataan al-lazi. Ni, buang nun ni. Al-lazi. Tapi bila ramai, al-lazina amanu. Amanu, kita memang dah jumpa perkataan amanu sebab dia dah menjadi perkataan Melayu. Amanu ialah beriman. Cuma amanu ni kata kerja. Waw tu menunjukkan ramai. Alif ialah teman kepada waw ni. Tinggal jadi amanah. Jadi bila tiga ni dia tak boleh kata amanu. Tak jadi. Dia kata amanah. Aminah. Okey, jadi wa idza laqul ladzina amanu. Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata. Semalam saya dah bagi tahu. Semalam qila. Qala. Qila dikatakan semalam. Hari ni qalu. Sebenarnya satu perkataan je. Qala, qila, qalu, adik-beradik semua tu. Sebab
Qala untuk seorang lelaki, dia berkata, dia telah berkata. Qila, dikatakan. Qalu, mereka telah berkata. Sebab bincang tentang telah tadi kan, mereka telah berjumpa ni. Wa idza laqu, qalu, mereka telah berkata. Tapi dalam terjemahan tak payah kata telah pun tak ada masalah. Qalu, mereka berkata. Waw ni ramai. Bila buang waw tambahan ramai dengan alif ni akan tinggal berapa perkataan, berapa huruf? Tinggal 3 huruf saja. Qalu. Kalau bila jadi qalu, dia tak boleh, qalu yang tak ada waw, dia tak ada. Dia mesti qala. Tak payah ingat semua tu, dengar je. Yang penting qalu ni boleh kena ingat. Maknanya, ingat qalu ni, okey . Tapi dari mana dia datang apa semua tu, faham saja. Tak payah belajar nak buat. Sebab apa? Sebab objektif kita ialah nak bila baca Quran, kita faham. Nak cakap Arab memang tak boleh. Cara macam ni memang tak boleh cakap Arab. Nak cakap Arab, kena ambil tiket kapal terbang pergi duduk negara Arab. Duduk main baca Quran macam ni memang tak pandai bercakap. Tapi kita belajar untuk faham Al-Quran. Qalu, selalu kena ingatkan kita punya objektif. Sebab kadang-kadang kita lupa objektif, lupa matlamat, kita meracau pergi buat benda lain. Usaha banyak, kesan tak ada. Sebab kita tidak ada objektif. Macam orang kampung lah. Hari ni pergi tanam sayur, ceruk kampung ni, esok pergi tengok kelapa sawit, lusa pergi kebun getah, lepas tu pula pergi, akhirnya mati habis. Sebab banyak tanah sangat, kaya sangat jadi miskin. Qalu, semangat juga tapi objektif kena ingat. Qalu, mereka telah berkata, amanna. Jumpa sekali lagi. Amanu ni dia adalah amanna. Tetapi dia amanna ni, ingat molek-molek, bila dia ada tasydid, dia sebenarnya 2 huruf yang sama. Jadi amana dengan na kat belakang. Na tu kat belakang tu maknanya kami, amana yang depan tu beriman ni. Jadi qalu, mereka berkata, kami telah beriman. Sebab itulah kami tu, na tu. Asalnya kami na saja, tak ada tasydid. Tetapi perkataan ni perkataan yang bertemu. Amana, amanna. Dia tak boleh kata dua huruf. Dia tak boleh kata 2 huruf dalam satu tempat. Seterusnya, wa iza. Dan apabila. Kat mana jumpa? Ni dia. Wa idza, dan apabila. Dan apabila khalau. Ini memang tak pernah jumpa perkataan ni. Khalau. Khalau ni maknanya dia ramai juga ni. Waw kat belakang mati, lepas tu ada alif. Khalia maknanya kosong asalnya. Ikhtala ni maknanya bersendirian. Apabila mereka bersama dalam bahasa Melayu kita. Bersama. Sebab apa? Ni sebenarnya dah jadi bahasa Melayu tapi kita tak perasan. Tapi dia jauh sikit. Iaitu khaluat. Orang Melayu panggil khaluat. Ni khalau ni. Jauh sikit nampak kan. Padahal sama je. Tapi itulah disebabkan dia punya grammar lah. Wa idza khalau, dan apabila mereka itu bersendirian ataupun bersama. Dia nak kata apa? Dia sebenarnya nak cerita orang munafik. Orang munafik, bila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka bersama, tapi dia dalam maksud dia. Bersama tu bukan bersama tengah orang ramai. Tapi khalau, seolah-olah bersama tu
puak yang beriman ni tak nampak. Macam tu. Bahasa Arab ni seronok tuan-tuan dan puan-puan, kena pandai. Bila kita pandai memang seronok, berbaloi. Kita baca Quran tu memang faham dia detail. Wa idza khalau, dan mereka, apabila mereka ini bertemu. Bertemu tu orang yang beriman tak nampak di belakang dia. Sebab tu dia kata ila syayatinihim. Bertemu, ila sepatutnya makna kepada. Sebab dia nak kata orang tu bertemu, dia pergi kepada syayatinihim, syaitan-syaitan mereka. Ini bukan orang pelihara hantu ni. Ini bukan pelihara jin. Iaitu Allah mentasbihkan, dia panggil. Mengumpamakan kawan yang jahat tu, kawan orang munafik yang jahat tu, dipanggil syaitan. Syayatin ni ialah plural, ramai kepada syaitan. Syaitan satu, syayatin, ramai. Syayatin, sebab syayatin bagi bawah, jadi mereka kena baca him, bukannya hum. Syaitan lah sebenarnya. Kalau kita kalut, kita nampak macam syayatin ni tak pernah jumpa. Tapi kalau kita relax sikit, kita pun tengok belakang dia him ni. Cuba kita buang perkataan him, huruf him tu. Syayatin. Nampak syayatin ni memang dekat dengan syaitan. Syaitan satu, syayatin ramai. Jadi syayatinihim. Bila mereka kembali, bila mereka bersama dengan syaitan-syaitan mereka, qalu. Jumpa pula dah qalu. Ni tadi jumpa lah qalu. Lalu mereka berkata. Jadi penceritaan ni, Tuhan cerita benda yang orang munafik telah buat. Jadi dia kata qalu, mereka telah berkata, inna ni apa pula ada sabdu. Sedangkan dia bermaksud kami. Sebenarnya dia ada dua perkataan, iaitu innana. Innana maknanya sesungguhnya kami. Jadi dia pun buang satu nun, dia bubuh tasydid. Inna, sesungguhnya kami. Bahasa Arab ni bahasa yang pendek. Quran guna bahasa yang pendek supaya kita tidak tak berat. Inna, sesungguhnya kami, ma'akum. Kita dah pernah jumpa ni, tapi tak apa. Saya terangkan macam kita tak pernah jumpa sebab dia macam keliru. Sebab di sini ada dua perkataan. Satu ma'a dengan kum. Jadi ma'akum. Inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kamu. Siapa dia? Dia jumpa dengan syaitan-syaitan dia tu, kawan-kawan dia. Kawan-kawan jahat lah, takkanlah kawan baik panggil syaitan. Dia pun kata, kami bersama kamu. Lepas tu pelik kat mana? Ialah tadi bila dia berjumpa orang beriman, dia kata kami beriman. Tuhan nak kata orang beriman tak sama dengan syaitan. Jadi dia ni munafik sebab masa jumpa orang baik, tunjuk baik. Masa jumpa orang jahat, jadi jahat. Innama, sesungguhnya kami. Ni pun dua perkataan, perhatikan. Innama, tapi kita terjemah satu saja sebab perkataan ni sesungguhnya apa. Jadi tak boleh. Sesungguhnya, kita terjemah gitu saja. Nahnu, kami. Na ni belakang dia. Na tu kami juga. Tapi dia duduk dalam bergabung dengan perkataan lain. Jadi bila dia duduk bersendirian, ni lah diri dia yang sebenar. Apa dia? Nahnu, kami. Dalam bahasa Arab, kami ni nahnu. Tapi bila dia duduk di dalam perkataan, dia akan dibuang. Biar tinggal nun saja. Tapi kadang-kadang nun dengan alif. Tengok kedudukan lah. Ni maknanya kami. Sesungguhnya kami mustahzi'un. Mim ni orang. Mustahzi'un. Kami
mengejek. Kita terjemah mengejek perkataan. Tapi dalam bahasa Arab, dia bukan perbuatan ni. Sebab dia ada mim. Mim ni orang yang mengejek. Innama nahnu mustahzi'un. Lepas tu, ni wow. Wow ni ramai lah. Nahnu ni kami ramai. Dia pun ada wow. Wow ni nun teman kepada wow. Mustahzi'. Sebenarnya perkataan ni pendek je. Buang mim tambahan. Sin tu tambahan juga. Tak pun tak tambahan juga. Dia nak hubungkan antara mim dengan hak ni. Kena ada tak. Ni payah sikit. Tak payah ingat. Dengar aja saya bagi tahu. Lepas tu perkataan haza'a. Itu saja. Root dia haza'a saja. Ni semua tambahan. Macam mana boleh tahu ni? Ya, kena belajar lah. Tapi tak payah belajar sampai tahap tu pun tak apa. Ingat aja mustahzi'un ni ialah mengejek. Sesungguhnya kami mengejek. Dia mengejek. Dia mengejek. Sebab apa? Depan orang beriman, dia beriman. Belakang, lepas tu dia berasa hebat lah boleh tunjuk baik kan. Kita depan orang ni pun kita makan, depan ni pun kita makan. Hebat lah rasanya. Tak apa, kita akan tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab perbuatan orang munafik. Jadi perbuatan orang munafik ni memanglah orang munafik ni ada zaman Nabi SAW. Tapi perangai itu sepanjang zaman pun ada, kat mana-mana ada. Jadi setakat itu saja untuk malam ni. Semoga dapat manfaat daripada apa yang dibincangkan. Seperti biasa, marilah sama-sama kita membuat promosi, memberitahu sahabat andai dan kawan sanak saudara kita tentang Tadabbur Wahyu. Mudah-mudahan beri nombor telefon ni kat dia. Mudah-mudahan dia boleh mengikuti pelajaran kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.